Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala masih lagi Allah Subhanahu wa taala izinkan kita meneruskan kehidupan dunia kita ini, yang mana hidup mati kita adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita masih lagi dapat meneruskan hidup ini, sebenar-benarnya adalah peluang yang Allah Ta'ala masih beri untuk kita bangunkan akhirat kita. Setiap detik, setiap saat, setiap waktu yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini memberi impak, implikasinya, natijahnya yang amat besar untuk kehidupan akhirat. Apa saja yang kita buat, segalanya direkodkan. Apa saja yang kita buat, segalanya akan dibentangkan, akan diminta tanggungjawab dan diberikan balasan. Baik balasannya baik, buruk balasannya buruk. Imam kita baca tadi kan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang buat walaupun satu kebajikan yang sebesar hanya satu atom saja, satu zarrah saja, maka dia pasti akan diperlihatkan benda. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat satu keburukan, kejahatan, walaupun hanya satu zarrah saja, itu pun tetap akan dibentangkan kepada kita. Jadi kita kena banyak syukur kepada Allah SWT. Kita beri peluang lagi dan lagi dapat bangun pagi tadi. Alhamdulillah allazi ahyana wa dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Zat yang telah menghidupkan kita, menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami semua akan ditimpulkan, akan dibangkitkan, akan bertanggungjawabkan nanti. Ilaihi nusyur, kepadanya lah akhirnya kita semua akan dibangkitkan, akan dihimpulkan. Jadi bangun pagi-pagi je kita diminta untuk ingat hari kita akan berhimpun di hadapan Allah Ta'ala. Sebab tu dalam setiap sunnah Nabi SAW, kita bukan setakat kena hafal, bukan setakat kita amal, tapi kita kena renung. Kenapa banyak-banyak doa macam tu yang Nabi SAW ajar bangun tidur. Bangun tidur ni, bangun tidur ni, gosok gigi belum, mandi belum, apa pun belum, terus kita dibawa ingatan kita, hala tuju kehidupan kita hari itu ialah kepada siapa? Ilaihi nusyur, kepada hari yang kita akan berakhir, hari yang bermulanya kehidupan akhirat kita, hari yang kita akan bertemu dengan pertanggungjawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia syukur pada Allah, Allah masih lagi izinkan kita sampai sekarang, pilih Allah Ta'ala pilih, letak kita dalam tempat yang paling Allah Ta'ala cinta, tempat yang paling Allah SWT kasih, iaitu masjid. Ini masjid je, surau. Sama taraf lah tu kan? Masjid dengan surau. Tak ada satu semayang tahiyatul surau tadi? Tak ada kan? Betul tak? Kita semayang tahiyatul masjid kan? Masjid lah tu. Tak ada pula usalli sunnatul tahiyatul surau jarafataini lillahi ta'ala. Tak, saya takut nanti mereka surau ada ke? Tapi dia tulis juga lah kan? Jangan buat hal. Dia ada masjid dia tu kan? Tahiyat bagi masjid ialah solat. Kalau kita datang-datang dah tak sempat dah nak solat tahiyatul masjid, terus masuk saf, maka itu juga dikira terboleh tahiyat kabur. Ataupun kita datang tu, ini nak sembahyang qabliyah ke nak sembahyang tahiyatul masjid, nak sembahyang qabliyah ke tahiyatul masjid, kena pula qabliyah tu katalah solat subuh,
qabliyah subuh ataupun solat fajar nama dia kan. Itu satu muakkadah tu, sunat yang sangat-sangat tak pernah Nabi SAW tinggalkan. Jadi pada masa tu kita boleh buat qabliyah subuh ataupun solat fajar dengan automatik dah cover kita punya tahiyatul masjid. Jangan kita masuk masjid kita sembang dulu kan. Tak, mana kita tak tunaikan hak masjid. Macam kalau kita di Masjidil Haram, tahiyatul masjid bagi Masjidil Haram ialah tawaf. Kalau sempat keadaan mengizinkan, tawaf. Tapi kalau dah tak sempat, baru diganti dengan 2 rakaat tahiyatul masjid. Macam itulah keutamaan-keutamaannya. Okay. Jadi kita datang, kita telah diizinkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, ditaufik oleh Allah untuk kita dapat sama-sama sujud rukuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunaikan perintah yang paling tinggi, paling besar. Ini Isra Mi'raj ni kita akan cerita, banyak akan cerita tentang perintah ini, iaitu perintah solat. Tidak ada satu perintah yang Allah Taala perintahkan melainkan melalui Jibril alaihissalam. Hanya solat saja yang Allah sendiri direct kurniakan, perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Belah 7 langit. 7 langit ini dibelah, diangkat Nabi untuk terima perintah ini. Kalau tak faham juga pentingnya solat ni, Allah alam. Itu Isra Mi'raj nanti kan. Bertalu-talu ceramah Isra Mi'raj. Jadi kalau ceramah Isra Mi'raj tak sebut tentang solat, mana tak cukup rukun lah ceramah. Tak cukup rukun. Macam khutbah juga lah, tak cukup rukun dia. Dia kena sebut juga. Sebab apa? Pemuncak kepada Isra dan Mi'raj ialah pemurniaan solat. Pemurniaan ibadah solat ini. Sahabat-sahabat begitu gembira apabila terima berita solat 5 waktu. Sebelum ni mereka semayang pagi petang macam tu je. Sekarang ni mereka dah ada satu solat sistem 5 kali sehari paling kurang kan. Kita pula mengeluh, Allah, kalau dapat 4 kali pun bagus kan. Ini 5 tu, aku yang tak lain tu tak apa, yang asal tu masalah sikit. Masa itulah kita nak balik jabat, masa itulah kita nak jam, masa itulah segala masa kat situ lah. Harga dia macam tu kan. Aku subuh tak apa lagi kan? Tapi yang tang asal tu kalau boleh lah. Tak payah kalau memang tak boleh dah. Memang kau kena fikir aku nak semayang saja macam mana kan. Tak payah nak fikir kalau lah. Tak ada kalau lagi dah. Wahyu dah tutup dah. Tak ada dah turun pula Jibril. Dia kerana ni tahun dah 1434 Hijrah ni nampak makin sibuk semua, jadi sekarang ni diistighfarkan, tinggal 4 waktu je. Tak ada. Itu tak akan terjadi sama sekali. Cuma kita masalah orang kita ni terlalu terikat kan. Kita terikat sangat. Maknanya kalau tak ada surah, tak boleh salin semua, tak boleh semayang. Saya berat. Masa dia ambil air semayang tu, dia tak ada salin apa pun. Lepas sudah salin, ambil dah air semayang, barulah naik cari kain, mana kain pelekat. Apa sana? Takut kotor, dia kata. Lah, yang tadi pun ambil air semayang saja, aja ambil air semayang tadi kan. Jadi bila nak semayang tu baru takut kotor. Jadi masalah. Jadi kita nak kena selesaikan juga masalah fiqh kita ni, kita kena mantapkan, kena belajar ilmu-ilmu tentang masail, tentang hukum hakam, tentang sah batal sunat, yang mana wajib, yang mana sunat, semua kita kena hadam betul-betul. Terutama taharah. Puan-puan pun tidak sebeban dengan tuan-tuan punya beban. Kalau kata lagi tiba-tiba kucing pergi berak atas kapet rumah kita tu kan, apa kita nak buat? Kalau isteri tak tahu cara basuh, tak apa lagi. Tapi suami kena tahu cara nak basuh tu macam mana. Dan itu tanggungjawab suami tu. Kalau tak tahu, pergi belajar. Nak belajar ni bukan kena masuk pondok tuan-tuan, bukan kena masuk kolej Islam ke apa ke, tak. Belajar ni, bertanya pun satu belajar. Kalau kita buat satu disiplin, satu hari satu soalan kita tanya. Kalau setahun, berapa soalan dah? Tak 360 soalan. 365 hari pun, 365 punya soalan. Akhir benda tu kan? Akhir dah. Masalahnya pemalas, itu je. Kalau
tengok astro. Ada astro sini? Buat terkejut, saya tengok astro macam tak tahu. Ini kalau tengok astro je, tekan-tekan 411. Tekan-tekan 411. Cuba tekan 114. Bertambah juga ilmu tu kan. 114 ni apa? Tak tahu. Buat ni. 114 ni apa? TV Hijrah. Yang belah sana juga jawab kan. Yang belah sini dia tahu ESN, dia tahu. Yang tahu dia yang tu. Dia kalau 114 dengan 411 tu tersasul 411 saja. Keluar SPO. Jadi itu sebenarnya pilihan kita. Pilihan kita. Kesungguhan kita sejauh mana. Sebab itulah kita syukur Allah letak kita dalam rumah Allah, jadi tempat yang paling Allah Ta'ala cinta. Ahabul biladu indallahi ta'ala masajiduha. Secinta-cinta tempat di sisi Allah bagi satu kawasan ialah apa dia? Dewan serbaguna. Tak ada masajiduha. Masjidnya. Kat sini ada berapa surau? Kawasan ni 4 surau. Itulah 4 inilah yang menjadi gedung rahmat Allah SWT. 4 inilah yang menjadi kelekan renungan Allah SWT. Tempat inilah yang Allah Ta'ala nak tengok, nak bagi keputusan rahmat ke balak ke apa ke kat sini lah. Ahabul bilad indallahi ta'ala masajiduha. Secinta-cinta tempat di sisi Allah Ta'ala bagi satu kawasan ialah masajiduha, masjid-masjidnya. Wa awwadul, dan tempat yang paling Allah Ta'ala tak suka di sisi Allah SWT ialah aswaquha. Aswaquha. Apa dia aswaquha? Pasar. Pasarnya sama ada pasar basah ke, pasar kering ke, pasar raya ke, kan? Supermarketnya, hypermarketnya. Apa lagi? Besar pada hypermarket apa? Kat sini yang paling besar apa? Yang paling dekat kat sini? Besar mana tu? Kalau dengan surau kita ni mana besar? Berapa kali ganda surau kita? Surau apa Luqman ni? Agak-agak lah 40 kali ganda. Maknanya kalau masuk dalam tu tak tahu ribut, tak tahu hujan kat luar, tak perasan dah. Dah Zohor ke, dah habis asar ke tak tahu. Sama maintain je kan dia punya perasaan kat dalam tu. Kena pula kita memang lega sungguh duduk dalam tu. Masuk nak maghrib dah. Baru perasan. Masuk sebelum Zohor dah nak maghrib dah. Baru perasan. Rasa macam sekejap je. Cuba saya ceramah ni 2 jam. Tengok. Selalu saya ceramah, tengoklah ada orang jemput 8 jam. Itu dia panggil kursus. Dia tak jadi ceramah lah, dia panggil kursus kan. One whole day punya program. Itu memang makan minum depan saya lah tu 8 jam kan? Kalau tak pun sepagi 4 jam je. Dia bagi 4 jam. Ustaz ni 4 jam Ustaz buatlah macam mana kan. Nak rendam air ke, nak bakar ke, nak apa ke, buatlah. Kalau tak pun dalam 2 jam kan? 2 jam. Jadi kalau 2 jam InsyaAllah dalam pukul 10 kita berhenti. Ada jamuan? Kalau ada tak boleh lah, marah. Jadi tak apalah, oleh kerana itu saya meraihkan jamuan yang ada, kita pendekkan dia lah. Kita pendekkan dia sampai Isyak. Sebab katanya kuliah maghrib, jadi dia tak boleh sampai lebih pada Isyak. Dah jadi kuliah Isyak pula, susah. Dia kuliah maghrib, setakat maghrib pula. Jadi mengisi waktu maghrib. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kita sekarang ni akan mula, dan sekarang pun dah mula lah dengan tentang Maulidur Rasul. Sini kita ceramah ni sambutannya surau kita ni, surau Luqman. Memang 24 tu lah, betul-betul hari Maulidur Rasul tu lah ya. Apa programnya? Qasidah pun ada. Ada bunga rampai lah, ada. Ya, kalau kat kampung dulu saya ingat, kalau berselawat ni, kalau berzanji, qasidah, marhaban kan, kalau tak ada pulut kuning dengan telur dadah cair-cair menjadi halus-halus tu, dengan bunga rampai tu,
batal lah sambutan Rasul pada Abu Lahab. Sebab dia antara syarat-syarat sah Maulidur Rasul juga. Dulu kan, kampung-kampung dulu saya ingat macam tu. Lepas tu sambutan ni bukan peringkat surau, dia peringkat rumah. Semua orang akan buat berzanji kat rumah dia, panggil orang datang baca berzanji, berselawat. Lepas tu bagi rumah rampai tu masih ada tu, sambil sallallahu alaihi Muhammad di rumah rampai kan. Tak cukup satu pergi belah sana pula. Soalnya tak ada pula dapat dua rumah rampai kan. Lepas tu pulut dengan telur dadah tu kena ada. Itu pun antara syarat-syarat sah juga. Tak pernah buat kat sini. Batal lah selama maulid yang tuan-tuan tu buat. Sia-sia je tak ada. Dah batal ni tak sah lah kan. Tak boleh. Kalau semayang batal, mana tak semayang lah kan. Istighfar banyak-banyak. Jadi insyaAllah kita azab lepas ni bagi ada bunga rampai dengan telur kuning. Kan? Tapi ni pulut kuning dengan telur dadah tu kan. Telur dadah potong halus-halus. Wallahualam mungkin itu susah tu. Jadi dia bagi telur ya. Tuan-tuan, ini semua tak ada lain ialah untuk kita nak zahirkan, nak timbulkan, nak dekatkan hati kita yang sepatutnya dekatnya sepanjang tahun. Bukan Maulidur Rasul, bukan Rabiul Awal saja. Tetapi bila datang Rabiul Awal ini, maka kesan dia akan lebih terasa. Ingatan kita semakin digamit-gamit dengan kelahiran, kehadiran baginda Rasulullah SAW. Dalam masa yang sama tuan-tuan, kita juga ingat hari Maulidur Rasul juga adalah harinya wafat Nabi SAW. Hari wafatnya Nabi SAW. Jangan kita sambut yang bahagian cerianya saja kan. Yang bahagian dukanya pun perlu diingat tuan-tuan. Macam manakah Nabi SAW telah tinggalkan umat ini. Pada hari yang kita sambut kelahiran baginda, hari yang samalah juga Nabi SAW di atas riba. Aisyah radhiyallahu anha menyebut ummati salat, wahai umat aku semaya. Itulah antara kalimah-kalimah yang dicatatkan, yang direkodkan sebagai antara kalimah-kalimah terakhir yang telah diungkapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tarikh yang sama kita raikan kelahiran baginda. Pada tarikh yang sama juga kita kena bawa, hadirkan diri kita dalam peristiwa yang penuh dengan duka cita. Hari yang pada masa itu orang Madinah seperti halalintar di belah bumi keadaan mereka. Semua jadi dah tak tahu apa nak fikir dah. Kelam hidup rasanya kan. Gelap rasanya hidup masa itu. Sampai orang yang macam Umar Al-Khattab, orang yang paling cengih lah, orang yang paling garang, orang berani, pun kebingungan pada masa itu. Sehingga dia keluarkan pedang dia bagi tahu siapa yang kata Rasulullah dah wafat, penggal kepala dia. Rasulullah belum lagi kan. Rasulullah belum, dia hanya menghadap Allah Ta'ala. Lepas tu dia balik semula. Punya perasaan tak dapat nak terima fakta, hakikat. Sehinggalah datang Abu Bakar Siddiq. Inilah harinya tuan-tuan juga. Jangan sibuk. Ini menu apa cabutannya nanti? Nasi ucapan nasi kan? Itu ribut betul punya nasi. Wallahualam. Dia selalunya dia macam tu lah kan. Dah habis menu dah, aku tak kerti dah nak buat apa lagi lah. Jadi tuan-tuan, kita jangan sekadar sibuk dengan perkara, tapi dalam masa yang sama kita hadirkan diri kita dengan kehidupan Nabi SAW. Di sini malam inilah untuk mengisi masa yang ada ini, saya nak baca satu kisah je. Cerita ni bukan apa, cerita je ni. Ceritanya adalah tentang orang Ansar semasa peperangan Hunain. Ceritanya orang Ansar semasa peperangan Hunain. Jadi semasa peperangan Hunain ini berlaku setelah peristiwa Makkah ditawan kembali oleh Rasulullah. Selepas Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah, ramai orang Makkah telah masuk Islam. Boleh kata semua masuk Islam kan. Tinggal 2-3 orang dia tak nak. Dan kabilah Arab ni pula, bila tengok orang Makkah masuk Islam, mudahlah bagi mereka pun masuk Islam. Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan pembukaan kota Makkah, maka kamu akan dapat lihat ra'aitan nasa yadkhulun, ramai manusia yang akan datang masuk dalam Islam, masuk agama Islam, dalam agama Allah, dinillahi afwajan, secara puak demi puak, rombongan demi rombongan, kampung demi kampung, kabilah demi kabilah, bani demi bani. Tengok saja, Mekah, di Kaabah tu dah tak ada satu berhala dah lagi tinggal, semuanya telah dimusnahkan. Maka pada masa itu semua orang Arab pun datang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Jadi peristiwa Hunain, peperangan Hunain berlaku pada masa itu bersama Rasulullah SAW. Selain daripada orang sahabat-sahabat yang daripada Madinah, Muhajirin dan Ansar, bersama Rasulullah ialah orang-orang Mekah yang mu'alaf ni. Sebenarnya sahabat semua mu'alaf, kan? Semua mu'alaf sahabat ni. Tapi orang Mekah ni lagi mu'alaf lah. Yang baru je masuk Islam, jumlahnya 10,000 orang. Dan orang yang terdiri daripada orang Quraisy dan juga kabilah-kabilah Arab yang lain yang masuk Islam setelah peristiwa Fathu Makkah. Jadi pada masa itu berperanglah mereka. Akhirnya pendek cerita, walaupun ada panjang lagi kat depan tu, tapi pendek ceritanya, mula-mula sampai di Hunain, di medan Hunain, 10,000 orang ni kena gempak oleh pokok Hunain ni, berterabur habis lari. Ni yang geng-geng mu'alaf ni, walaupun 10,000 kan? Lari sehinggalah Rasulullah panggil balik. Mana dia orang Badar? Mana dia orang Ansar? Pada masa tu barulah tersusun balik saf. Mereka ni semua lompat pergi depan. Lepas nampak depan dah mantap elok, yang belakang ni mudah lah, kan? Barulah sibuk, yang belakang patah balik, tersusun balik. Dan akhirnya pendek cerita, menanglah orang Islam. Maka dapatlah rampasan, ghanimah yang sangat banyak. Hunain ni bandar kawasan yang subur, kawasan dengan tanaman dia, dengan apa, unta dia, dengan segala apa ni lah. Jadi banyak rampasan didapati. Maka di sini kita ambil daripada riwayat yang bersumber daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dicatatkan oleh Ibnu Ishaq, bahwasanya dia berkata, lamma asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghanaima yaum Hunain, apabila Nabi SAW mula menerima ghanimah, harta-harta rampasan perang daripada peperangan Hunain, waqasama lil muta'allifin, maka baginda telah agih-agihkan kepada orang-orang mu'allaf ini, min Quraisyin wa sa'iril Arabi, daripada orang Quraisy dan seluruh kaum-kaum Arab yang lain, ma qasama, apa-apa yang Nabi SAW telah agihkan, bahagi-bahagikan. Walam yakun fil ansari minha syai'un qalilun wa katsir, tetapi tidak ada sedikit pun bagi orang Ansar itu daripada bahagian rampasan perang itu, baik sedikit maupun banyak. Maknanya semua 10,000 orang ni Nabi panggil nama seorang-seorang. Ambil, kau ambil bapak unta ni seekor, engkau ambil kambing ni 10 ekor, engkau ambil ni anak unta 2 ekor. Bagi-bagi. Orang Ansar dapat apa? Dapat tengok je harga ghanimah tu dibagi. Kan? Tu tengok seorang, agaknya lepas ni dah pun nama naik kan. Seorang bagi, macam bagi beri juga lah. Tengok tak ada dalam senarai nama tu kan. Tak boleh ambil. Ini ghanimah pula. Tuan-tuan, wajada hadzal hayy min al-ansari fi anfusihim hatta qala qailun, maka terasa hatilah orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar ini, terguris perasaan mereka. Timbul sedikit rasa malu, rasa tak puas hati dalam diri mereka, sehingga berkatalah di kalangan mereka, laqiya wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaum. Nampak gayanya Rasulullah dah jumpa balik dah geng-geng dia, orang kampung dia, kaum dia. Kita ni buat tak nampak kan? Oh, ini Rasulullah dah jumpa balik dah. Apa buat dah ni? Ni orang Quraisy ni, sepupu sepapak dia ni, pak saudara, pak mak saudara, pak menakam, ni buat dia semua ni. Nampak gaya duk bagi sama mereka. Kita buat tak tahu kan. Terasa duk cakap ni, sok sek duk cakap.
di kalangan orang Ansar. Yalah tuan-tuan, maklum. Ni lepas perang. Itulah. Cuba kita bayang tuan-tuan, peperangan Hunain ini adalah perang mata bertentang mata, pedang bertentang pedang. Engkau tebas aku tebas. Aku elok, engkau tebas aku elok, aku tebas engkau elok. Tak kena gaya, sumbang langkah, putih kepala. Sumbang langkah, putih tangan, tembus perut, terburai perut, terbelah dada tuan-tuan. Ini perang. Lompat-lompat masuk tu. Ni bukan macam bola, kalah mati. Tapi kalau tak mati-mati, tak lupa masuk tanding pula. Kan? Bola tak apa. Pasukan Pinang Sebatan melawan dengan pasukan 4 Batang. Tak ada masalah. Kalah mati. Tak apa. Main-main kalau tak mati pun, nak lihat. Kalau kata dah tak mati pun, tak lepas, tak apa, tak lepas. Kita lawan lagi. Tak ada masalah. Ini perang tuan-tuan. Ini menang pun saya lihat mati. Jangan kata kalah. Kan? Ramai mana yang akan syahid, ramai mana yang akan cedera. Pak selamat tu selamatlah. Memang hujung kisahnya menang. Tetapi antara nak menang tu ramai mana yang telah korbankan diri dia, ramai mana yang telah syahidkan, yang telah jandakan isteri, yang telah balukan isteri, yang telah yatimkan anak. Ini bukannya main-main. Tiba-tiba bila datang rampasan perang, ghanimah dibagi-bagikan, satu pun tak tinggal. Kok tak dapat bapak unta bagi anak-anak kambing pun tak tidak. Kan? Boleh buat balik 2 ekor. Okey lah tu. Tak. Kata dia kat sini, lam yakun fil ansar minha syai'un qalilun wala kathir. Orang Ansar ni tak dapat apa-apa pun, baik sikit mau banyak. Tak dapat apa-apa. Dapat tengok saja. Seorang panggil nama, ambil sekor. Seorang panggil, ambil sekor. Seorang panggil, ambil yang ni 50 dirham, 300 dinar, ambil, bagi. Tak ada tinggal apa-apa. Habis dah. Kita tuan-tuan, jangan kata pula baru gotong royong surau. Ni bila nak buat gotong royong surau kita ni? Imam, bila nak buat gotong royong? Kita baru gotong royong surau ni tuan-tuan, tak dapat karipak. Punya kecil hati 3 minggu tak nampak kat surau. Yelah, orang lain gotong royong setakat nak lipat sejadah, sapu-sapu lebih kurang kat kita ni. Buat AJK, ambil dah apa sikit AJK. Kepimpinan melalui teladan kan. Kopi ambil apa agak longkang, ambil apa agak blok-blok, pagar-pagar kan, nak betulkan apa semua. Jadi pergi-pergi tengok tinggal bingung. Karipak habis. Punya kecil hati tak dapat karipak. Ya Allah kan. Tak patutlah mereka ni, aku ni pun kerja gotong royong sama macam mereka juga. Tak boleh nak simpan sikit. Karipak pergi dah pasal malam beli 3 kilo karipak kan. Apa masalah? Sini karipak. Berapa sebiji? RM1 dapat berapa? 3. Ikut RM1 dah sekarang. Mahal juga. Ada 2. Tengok jenis dia lah. Tengok inti dengan saiz. Kalau RM3 tu silap-silap dah kan. Dia apa ni, inti kentang perisa daging. Tapi bila tanya ni apa? Daging. Ni apa? Ni tengok kentang je dalam tu, cuma perisa dia tak ada daging, ayam, bilik kan. Tak apa, tak ada masalah. Cakap kan tu lah. Karipak kentang apa tu? ABC perisa daging, perisa ayam, perisa. Tak ada masalah. Orang beli dia rada lah kan. Ni yang tak tahan orang boleh bayang lah ada daging kan. Kentang tu sebagai penambah ialah pelengkap. Tengok terbalik. Tuan-tuan, itu pun kita ramai mana orang tu rasa hati sampai tak pergi surau. Orang tanya apa pasal lama tak nampak? Tak apalah kan. Nampak je orang surau kan. Tanya sebab tak dapat karipak. Malam ni ada karipak. Tu kena pastikan tu. Ni ada hak awal sikit kan. Orang lain semua sembahyang sunat, dia tak sembahyang sunat. Dia beri habis 5-6 biji karipak dia seorang baru kan. Dia orang kemudian hak sembahyang sunat panjang sikit ni.
Tengok-tengok Allah tinggal bingung je dah. Hati-hati kan. Aku pun ahli karya sini juga. Ada bagi sumbangan tu. Habis tu, teringat habis. Kan? Dia duk bagi semua selama ni kan. Sumbangan dia kan. Tak patut dah mereka ni kan. Tuan-tuan, itu karifat yang gotong royong yang baru tu tuan-tuan. Ini perang ni. Sebab tu dia kata, terasalah hati orang Ansar ni. Dia bukan masalah isu, dia bukan mereka ni gila harta sangat tuan-tuan. Tapi masalahnya terasa hati. Macam kita lah isu karifat ni apa cerita kan. Setakat karifat RM20 beli, makan sampai pagi karifat tu kan. Tak ada masalah, bukan payah mana pun. Payah sangat pergi supermarket mana tadi? Tak usah tadi tu kan. Pergi beli apa dia panggil? Frozen beku ni kan. Rosak, orang pergi makan sampai pagi kan. Tapi masalah itu bukan isu lah, cik. Masalah hati. Ini masalah hati dan perasaan. Ya mulalah kalau sampai tahap tu jangan kata apa, baik diam. Jangan kata apa kan. Layan je lah, yelah. Tak apa, pagi esok kita main solat subuh lah. Jangan lepas tu 3 minggu pula hilang. Jadi tuan-tuan, ini rambasan perang. Jadi bila dalam keadaan begitu, apa terjadi? Famasya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Maka berjalanlah Sa'ad bin Ubadah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah. Sa'ad bin Ubadah ni dia macam tokoh pemimpin di kalangan orang Ansar. Macam JKK juga dah kan. Mana dia lah pemimpin juga. Jadi bila orang Ansar ni ramai tak puas hati. Jadi Sa'ad ni dia tampil ke depan jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun kata, Ya Rasulullah, inna hazal hayy min al-ansari qad wajadu alayka fi anfusihim. Ni puak-puak orang Ansar hak ada dengan kita lah ni di medan Hunain ni. Mereka ya Rasulullah ada terasa hati dengan Tuhan. Dia cakap terang dia ada terasa hati dengan Tuhan. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah pun tanya balik, Fima, pasal apa lah? Tiba-tiba nak marah kan dia? Cik, buat tak faham pula. Tapi tak ada lah. Sa'ad kata lah betul. Tapi Sa'ad balik-balik. Fima kana min qasmika hazihi al-ghanaima fi qawmika wa fi sa'iril Arab wa lam yakun fihi min dhalika syai'. Tak ada apa ya Rasulullah, cuma mereka terasa hati tentang pembahagian Tuhan terhadap harta-harta rampasan ini yang diberikan di akhir di kalangan kaum yang orang Quraisy dan orang-orang Arab yang lain. Sedangkan tidak ada sedikit pun untuk mereka, yakni orang-orang Ansar. Agak-agak Rasulullah jawab macam mana? Rasulullah tanya kepada si Sa'ad, dia kata, oh betul. Hang sendiri dah guna? Katanya Rasulullah. Tadi hang kata ni puak Ansar ni depa lah, depa. Dah hang sendiri dah guna hang rasa. Kata Rasulullah kat sini, fa aina anta min zalika ya Sa'ad. Engkau sendiri wahai Sa'ad, macam mana kedudukan? Apa pendapat engkau dengan pembahagian aku? Kalau kita Rasulullah tanya lagu tu macam mana kita nak jawab? Saya tak ada apa, saya tak kisah. Tak ada apa dah. Depa ni masalah, depa tak apa. Saya tak ada masalah. Apik semua tak apa. Ini sebab botek dah. Salah kata. Sa'ad dia jawab macam mana? Dia pun jawab bagus, halus, lapik, elok, cantik. Dia punya jawab. Dia kata apa? Ma ana illa mru'un min qaumi. Aku ni ya Rasulullah bukanlah siapa-siapa, melainkan salah seorang daripada kaumku. Mana nak kata aku pun sama dengan mereka. Nak kata aku pun salah seorang daripada mereka, daripada kaum aku, daripada mereka. Maka bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar macam tu, maka kata Rasulullah, fajma' li qaumaka fi hadhihi al-hazira fajastama'u fa'alihi. Kalau macam tu tak apa, hampir kumpul semua tu, semua orang Ansar hampir kumpul, kat padang rakut binatang tu, tempat padang yang luas sikit tu, kumpul kat situ semua. Dah elok semua, abang aku cerita tak apa, mari beritahu aku nak cakap.
Masa tu dia tak ada stadium lah kan. Dia pergi kumpul kat tengah padang tu lah. Fakharaja Sa'ad pun lompat keluar. Fasarakha fihim, dia pun laum pada orang Ansar. Fajama'ahum fi tilkal khazirah, maka dikumpulkan di lapangan yang tertentu tadi. Faja'a rijalun minal muhajirin fa'azina lahum fadakhalu. Datang beberapa orang lelaki daripada kalangan muhajirin nak join sama dalam perhimpunan tu. Maka diizinkan bagi mereka. Sepatutnya orang Ansar saja, tapi ada 2-3 orang ni tak apalah, masuklah. Okey, fadakhalu, mereka join sama. Waja'a akharun faradahum. Tapi datang orang lain, beberapa lagi orang lain. Orang Ansar kata tak boleh. Ini tertutup, kan, eksklusif. Ini perhimpunan tertutup dengan Rasulullah SAW untuk orang Ansar saja. Hampa orang Quraisy pergi main jauh-jauh. Gitulah. Cuma adalah 2-3 orang wakil di kalangan orang Muhajirin. Ada 2-3 orang ramai awal. Jadi antaranya Sa'id Al-Khudri dia yang menyaksikan. Maka di sini hatta iza lam yabqa min al-ansari ahadun illa ijtama'a. Maka terhimpunlah orang Ansar semuanya, tak ada seorang pun tertinggal. Atahu, maka datanglah Sa'ad tadi kepada Rasulullah. Dia pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ijtama'a laka hadzal hayy min al-ansari haitsu amartani an ajma'ahum. Telah berkumpullah bagi Tuhan semua orang-orang Ansar ini sebagaimana yang Tuhan perintahkan pada saya untuk mengumpulkan mereka. Maka Raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama fihim khatiban. Maka Nabi pun keluar menuju kepada orang Ansar tadi. Nabi berdiri depan mereka dan telah memberikan satu khutbah. Fahamidallahu wa asna alaihi. Maka Nabi memuji Allah Ta'ala dan memuji-muji dan memuji-muji Allah Subhanahu Wa Ta'ala bima huwa aluhu, sebagaimana dia yang selayak baginya. Summa qala, kemudian Nabi pun kata, amma ba'du. Apa amma ba'du? Nak macam khutbah lah. Kan khutbah tu alhamdulillah. Kau tak rasa? Tak? Ya. Tapi alhamdulillah takkan tak perasan pun. Alhamdulillah perasan lagi kan. Amma ba'du tu sebab saya tak tanya lah perempuan, tak apalah, saya tak tanya kan. Ni tanya ni expert ni bahagian khutbah. Kan? Saya tengoklah, saya baru pegang tongkat. Alhamdulillah. Setuju dah. Sepenuh hati dan raga, jiwa dan raga setuju. Kan? Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ittaqullah. Angkat dah. Ittaqullah, takutlah kamu akan Allah. Dia punya takut tu pakai tak angkat dah kepala. Tak ada kata apa dah. Dia sungguh. Kan? Dia sedar-sedar bila tak, dia ada sedar, dia sedar balik tu bila. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim. Dia buat sedar. Sebelum ni duduk ni setuju saja kan. Tak kata apa dah. Kalau perempuan tak percaya, cuba malam lepas malam Jumaat masa tu makan malam tu tanya, bang, khutbah tadi cerita pasal apa lah? Tengok dia jawab dari mana. Khutbah kan Jumaat tadi. Abang Jumaat kat mana? Adalah masjid yang tepi Jabat tu. Dia khutbah apa kan, isu apa? Khutbah. Khutbah lah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan makan. Jangan buat mesti saja nak makan ni. Sebab dia memang dengar sampai ittaqullah saja. Pak lain tu dia kena setuju dah. Khatib nak syarah apa, syarah lah khatib. Tapi dia setuju tak kata apa. Tiada bangkangan sekali-kali. Jadi Nabi SAW pun kata, amma ba'du ya ma'asyaral ansar, wahai orang-orang Ansar, alam atikum dullalan. Ni Nabi cara Nabi SAW nak apa kita panggil deal dengan orang Ansar. Dia kata apa? Alam atikum dullalan fahadakumullah. Bukankah kamu ni dulu sesat, maka aku datang kepada kamu, maka Allah SWT telah beri hidayah kepada kamu. Wa'alatan fa'aunakumullah, dan kamu ini dulu dalam keadaan sangat-sangat lemah,
Fa'aghnahumullah, Allah SWT telah kayakan kamu sebab aku datang. Wa'adaan fa'allafallahu baina qulubikum. Kamu ni dulu bermusuhan, Allah telah satukan hati-hati kamu dengan sebab kedatangan. Seolah-olah Nabi ungkit dah kan. Wahai orang Ansar, tidakkah dulu hang semua ni sesat habis ni? Jadi aku telah datang dengan sebab itu, maka kamu telah dapat hidayah. Jadi Islam semua. Dia wakil dia ada. Dia ada surau ni, saya nak tanya lah. Dia macam mana? Dia berhenti untuk bagi azan ke atau teruskan saja? Terus. Kau takut berhenti terus pun tak tahu. Pun boleh juga. Kalau tak saya nak habiskan sikit lah kisah ni kan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, bila seolah Nabi salah ukit balik, kamu dulu ni lemah. Orang Ansar masa Yasrib, yakni masa mereka berpecah-pecah pada suku-suku kaum Aus dan Khazraj, ekonomi dipegang oleh siapa? Yahudi. Walaupun Yasrib itu kampung-kampung orang Arab, tapi ekonomi oleh orang Yahudi. Yang kita di raya Cina saat ini, semua huru hara kan. Orang jual tom yam pun susah hati. Sebab apa? Mi dia pun dia ambil dengan Cina juga. Nah, Cina tutup kedai seminggu, orang kita tak nak kena mengenal dengan Cina ni huru hara kan. Macam tu jugalah di Madinah pada masa itu. Ekonomi dipegang oleh orang Yahudi. Tapi bila datang Rasulullah, Allah Ta'ala telah satukan orang Islam. Dan daripada situ kesatuan itu, kesatuan agendanya, maka akhirnya orang Yahudi itu tak boleh jalan. Nabi SAW senang je. Nabi kata, kawasan ni buat market kamu, buat pasar kamu. Pasar tempat orang Yahudi duduk bongkar ada. Dia buka satu kawasan baru, orang Islam duduk pakat pergi situ. Fakta Islam pun pergi juga. Sebab apa? Amanah, jujur. Orang-orang Islam yang jaga, jujur. Jadi disebabkan itu akhirnya mati perniagaan orang Yahudi, maka dikuasailah perniagaan oleh orang-orang Islam. Cuma orang Yahudi masih lagi toke-toke kepada kebun-kebun tamar dan sebagainya lah. Bila dalam keadaan begitu, seolah-olah Rasulullah SAW mengungkit perkara ni. Wa'adaan fa'allafallahu baina qulubikum. Kamu dulu ni hidup bermusuhan, Allah telah satukan kamu. Satukan kamu. Tuan-tuan, dulu Aus dan Khazraj mereka berperang 7 keturunan, 7 generasi berperang. Sampai generasi ke-7 tu tak tahu dah sebab apa kita berperang. Tak kira lah pasal kau Aus, aku Khazraj, kita kena perang ke mana perang. Cek punya Rupanya perang dulu sebab ada unta tok nyangnya pada kawan ni pi masuk dalam kebunnya tok nyangnya kawan tu pi makan pokok dalam kebun tu. Sebab tu berperang sampai 7 generasi duk perang. Teruk. Dah macam mana ekonomi tak dapat kat Yahudi kan? Yahudi pula bagus. Pergi jumpa orang Khazraj, teruk dah pokok Aus ni. Pergi jumpa orang Aus, memang teruk pokok Khazraj. Dia hangat, ya kan? Hangat. Tu salah senyum pun nampak. Apa senyum-senyum? Pang tu kan? Tak boleh. Sebab dia hangat hati tu duk bengkak, ya kan? Tapi datangnya Islam membawa uang segala jahiliah. Allah Ta'ala satukan mereka ini. Maka akhirnya apa jadi? Satu kekuatan baru telah muncul di Madinah, Yasrib, dan ditukar nama Madinah kemudiannya sehingga. Jadi bila Nabi SAW kata lagu tu, senyap pokok ni, maka mereka pun kata bala, betul lah tu ya Rasulullah. Mereka dengan rendah hati kata betul lah ya Rasulullah. Kalau kita lah, kita ketua, kita kata lagu tu, orang-orang bawah kita pun kata kan, betul tuan. Agak-agak apa kita kata? Tahu tak? Kalau kita lah kan, kita akan kata balik, tahu tak apa, jangan duk banyak macam ni kan? Tapi Rasulullah kata apa? Kata Rasulullah, ala tujibuna ya ma'syaral ansar.
Hampa semua tak mau jawab apa-apa ke? Ya saja ni. Tak nak kata apa-apa. Jawab kata orang Ansar, "Wa ma naqulu ya Rasulullah?" Kami nak kata apa? "Wa bimaza nujibuka?" Kami nak jawab apa pada Tuhan? Al-mannu lillahi wa li rasulih. Sesungguhnya kurniaan itu milik Allah dan Rasulnya. Betul lah tu. Pak Tuhan kata 3 perkara tu betul lah ya Rasulullah. Dulu kami sesat, Tuhan datang, kami dapat hidayah. Dulu kami ni lemah, Tuhan datang, kami jadi kuat, kaya raya. Dulu kami ni berpecah belah, bermusuhan, Tuhan datang, kami dapat bersatu. Betul lah. Segalanya kurniaan Allah dan Rasulnya, milik Allah dan Rasulnya. Maka jawab Rasulullah, "Wallahi, wahai orang Ansar, demi Allah, lau syi'tum la qultum." Kalau kamu nak, kamu boleh jawab. Fasadaqtum, dan jawapan kamu ini adalah benar. Wasuddiqtum, dan kamu adalah lagi dibenarkan. Ini sifat humble Rasulullah SAW. Rasulullah kata, "Wahai orang Ansar, tak, apa boleh jawab? Apa patut jawab balik ke aku? Macam mana? Ji'tana taridan fa'awainaka." Kamu dulu datang merempat, kami yang tolong kamu ya Rasulullah. Wa'ailan fa'asainaka. Kamu dulu dalam keadaan fakir, dalam keadaan susah, fa'asainaka, kami yang berkuatkan kamu. Wa khaifan fa'ammannaka. Kamu dulu dalam ketakutan, dalam kebimbangan, kami yang telah amankan kamu ya Rasulullah. Wa makhzulan fanasarnaka. Kamu dulu ditinggalkan oleh kaum kamu, fanasarnaka, kami yang bantu kamu ya Rasulullah. Siapa yang kata lah betul? Bukan orang Ansar, Rasulullah sendiri. Maknanya Rasulullah nak kata, tak nak jawab. Kamu boleh jawab macam ni. Wahai Muhammad, hang dulu macam mana datang orang kejar, orang tu ligan hang mai lari ke sini. Kami yang lindungi. Kamu dulu ditinggalkan oleh kaum kamu. Orang semua duk ambat tak suka. Kami yang sambut. Dulu kamu ni lemah, kami duk perkuat. Kata Rasulullah SAW, seolah-olahnya Rasulullah mengungkit, mengingatkan orang Ansar jasa-jasa mereka kepada Rasulullah. Sepatutnya bila Rasulullah dah ungkit jasa Rasulullah, orang Ansar ni kena balas balik lah. Kalau kita mungkin kita jawab semua lah tu. Duk kira hak dia ya. Hak kita buat apa tak kira. Meja sikit. Kan? Ini tidak adil. Dia duk kira hak dia saja. Bahagian kita ni. Habis kubur bagi 2, habis tanah duk bagi 2, habis tolong, habis duk makan hasil kebun tu bagi lagi. Orang Muhajirin, orang Ansar ni dia ada kebun. Orang Muhajirin berdagang tak ada apa lah. Gajah 4 malam, gajah berlipat. Gajah saya membuang lagi. Dagang 4 malam, dagang berlipat. Dagang saya musafir lagi. Orang Ansar begitulah. Datang salah sepinggang, menumpang kasih ihsan orang-orang Ansar. Orang Ansar ni tuan-tuan ladang, tuan-tuan kebun. Tapi orang Ansar bila dia petik tamat, mereka akan bagi 2 hasil tadi. Satu yang banyak, satu yang sikit. Kalau kita buat itu, satu banyak, satu sikit, maknanya apa tu? Sikit tu nak bagi lah, kan? Banyak tu orang kita lah. Ya padahlah kita duk jaga, kita duk apa semua kan. Dia pun nak tunggu mana yang tunggu, ambil lah kan. Bagi sikit sudah lah. Tapi orang Ansar ni dia buat macam mana? Dia pergi cari pelepah-pelepah tamak tu, susun, ambil hasil ni, boom, bagi nampak banyak. Oh, ini lagi dajal. Kalau kita kata lah, oh ini memang nak menipu sungguh ni. Jadi, hak banyak tu nampak sikit, hak sikit tu pun nak nampak banyak, nampak bertimbul gitu kan. Rupanya kat bawah tu, pelepah tamak, daun-daun tamak, susun, oh, banyak. Jadi sikit je kan. Apa dia buat? Dia panggil orang Ansar. Dia panggil orang Muhajirin. Sekarang kamu pilih nak hak mana? Ambil lah. Mana-mana ambil. Kalau kita lah orang Muhajirin, agak-agak kita tekan hak mana dulu? Mesti kita tekan hak nampak banyak kan? Orang nampak, tu dah Allah punya baik. Kita akan tekan hak tu dulu. Ini untuk. Tapi orang Muhajirin ni pula, sifat mereka, ambil sikit. Semua bila tekan hak sikit tu. Padahal hak sikit tu lah banyak sebenarnya. Jadi dia saling menipu dua tu. Tipu bukan tipu nak untung kita. Tipu nak bagi orang lain jadi untung. Ini Muhajirin dan Ansar tuan-tuan. Ini hak ma'al hijrah yang kita kena belajar.
Ni mak hijrah balik-balik sampai Bostur habis. Cerita-cerita sampai Bostur habis. Kan? Sampai labuah-labuah habis kat labuah-labuah tentu jelah. Tak sampai ke Madinah tu. Dan apa natijah daripada hijrah? Maka umat ini ada dua golongan. Satu nama dia Muhajirin, satu nama dia Ansar. Kita grup mana? Muhajirin pun tidak, Ansar pun tidak. Bahaya ni. Sebab dalam Quran Muhajirin Ansar, Muhajirin Ansar, Muhajirin Ansar. Allazina hajaru, dan juga allazina awaw wa nasar. Muhajirin orang berhijrah, orang yang membantu. Yang dipuji-puji diulang-ulang tu saja. Kita nak jadi tamu dah. Jadi ni sendiri fikir, sendiri jawab. Tapi sebab ni bukan ceramah mahal hijrah, saya tinggalkanlah bab tu. Saya sambung cerita. Jadi orang Ansar ni begitu sekali dengan orang Muhajirin. Jadi tuan-tuan, apa mereka jawab? Orang Ansar bila Nabi SAW cakap macam tu, apa mereka jawab? Al-mannu lillahi wa li rasulih. Tak ya Rasulullah. Segala kebaikan, segala kurniaan, ihsan, belas budi baik, jasa semua milik Allah dan Rasulnya. Kami tak ada apa. Kami tak ada apa. Faqala Rasulullah SAW. Bila Rasulullah dah sentak mereka dengan cara approach yang macam tu, maka mereka pun tersedar balik kan. Maka kata Rasulullah kata apa? Awajadtum fi nufusikum ya ma'syaral ansar fi lu'a'atin minad dunya. Wahai orang Ansar, adakah kamu terasa hati dengan aku disebabkan harta benda dunia yang sedikit ini, harta benda dunia yang akan binasa ini, yang sementara ini? Kamu terasa hati dengan aku, orang Ansar. Wahai orang Ansar, kamu terasa hati, kamu sampai sanggup terasa hati disebabkan harta benda yang sedikit ini. Taklah tu biha qauman aslam, yang mana aku gunakan harta benda yang sedikit ini, rampasan Hunain ini, untuk menjinakkan hati orang-orang yang baru Islam. Sedangkan bagi kamu, wakaltukum ila ma qasamallahu lakum minal Islam, sedangkan aku serahkan kepada kamu apa yang Allah telah bagikan bagi kamu daripada Islam. Allah telah muliakan orang Ansar. Wahyu demi wahyu telah turun menceritakan kemuliaan mereka. Wahyu demi wahyu telah turun memuji-muji orang-orang Ansar. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, cinta mencintai orang Ansar adalah tanda keimanan. Masya Allah, tuan-tuan, ini masalah iman. Sampai Allah Ta'ala kaitkan masalah Ansar ini dengan keimanan kita, tuan-tuan. Begitu sekali Allah muliakan orang Ansar. Afala tardawna ya ma'syaral Ansar, wahai orang Ansar, kamu tak reda ke an yazhaban nasu ila rihalihim bisyai wal ba'ir? Orang ramai ni, kaum-kaum Arab ni yang lain ni, semua balik ke kampung halaman mereka, bawa unta dan kambing, bawa binatang-binatang ternak sebagaimana yang mereka dapat daripada rampasan perang. Sedangkan kamu watazhabu Nabi Rasulullah ila rihalikum, sedangkan kamu bawa balik Rasulullah ke kampung kamu. Mereka balik ke Mekah bawa unta, bawa kambing, bawa emas perak. Tapi kamu orang Ansar bawa balik aku Rasulullah ke Madinah. Kamu tak reda ke? Kamu tak suka ke setakat tu? Kata Rasulullah, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang mana diriku di tangannya, lau annan nasa salaku syi'ban, sekiranya manusia ini melalui satu lembah, satu lorong, satu jalan, wasalakatil ansaru syi'ban, dan orang Ansar lalu satu lorong yang lain, la salaktu syi'bal ansari, sudah pasti akan ambil jalan orang Ansar. Walaulal hijratu, dan jika tidak disebabkan peristiwa hijrah, lakuntu imra'un minal ansari, sudah pasti aku akan jadikan diri aku ni salah seorang daripada orang-orang Yasrib, orang Ansar. Begitu sekali Nabi SAW cinta dan suka dengan orang Ansar. Tapi apa boleh buat? Sebab aku memang orang Mekah, aku memang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka aku tak boleh jadi orang Ansar, aku jadi orang Muhajirin. Kalau tidak, aku lebih rela jadi orang Ansar daripada jadi orang Muhajirin. Rasulullah SAW cakap macam tu. Dan seterusnya Rasulullah kata apa? Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami,
irhamil ansara, rahmatilah orang Ansar, wa abna'il ansar, dan anak-anak orang Ansar, wa abna'il ansar, dan anak kepada anak orang Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tutup khutbah Rasulullah dengan doa. Maka orang perawi cerita ni dia kata apa? Fabakal qaumu hatta akhdalu ruhahum. Maka menangislah orang-orang Ansar sehingga basahlah segala janggut-janggut mereka. Wa qalu, dan mereka pun berkata, radina billahi rabba, kami redha Allah itu sebagai Tuhan kami. Radina billahi rabba wa rasulihi qasma, dan kami redha Rasul sebagai apa yang dibagi-bagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summan sarafa, mereka pun bersurai, wa tafarraqu, dan mereka pun bawa haluan masing-masing. Wa hadza rawahu Imam Ahmad min hadis Ishaq bin Ishaq. Maka inilah sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana berdasarkan riwayat ini wa huwa sahihun, dan ia adalah sahih. Jadi habislah ceritanya. Tuan-tuan, apa yang kita nak tengok dari sini? Kalau kita dah duduk di tempat orang Ansar, agak-agak macam mana? Adakah kita boleh merasa tenang hati dengan hanya perkataan begitu saja? Ataupun kita akan kata apa? Yalah, Tuhan tu dah kan, tapi takkan ada kambing-kambing lah lagilah sikit kan. Betul dah tu Rasulullah, betul dah Rasulullah kata tu, tapi takkanlah kot. Nah, macam tu dah kita kata. Tapi orang Ansar macam mana? Bila mereka disedarkan dengan kemuliaan dan cinta mereka kepada Rasulullah cukup untuk menyebabkan mereka reda dengan segala kerugian harta benda dunia ni, tak ada apa dah. Bila mereka disedarkan kembali, oh kamu terlupa nak lihat, betul mereka bawa balik unta, seorang duk tarik unta, seorang tarik kambing, seorang tarik biri-biri, seorang bawa balik geran tanah, seorang balik emas dirham. Tetapi kamu bawa balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka tak apa. Kalau itu betul lah macam ni, cukuplah bagi kami. Cukup bagi. Tak dapat unta, tak dapat, tak dapat emas, tak dapat, tak dapat perak, tak dapat. Tak dapat. Ambillah. Asalkan Rasulullah datang bersama kami. Rasulullah SAW datang bersama kami. Ini kecintaan yang ada di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak kita lah, sanggup tak? Demi cinta kita pada Nabi, kita sanggup tak korbankan semua sekali? Segala apa kita